Assalamualaikum dan selamat pagi ya Cikgu Diana ucapkan kepada murid-murid 6S. Harap semua murid-murid telah bersedia ya untuk topik baru kita ya. Kita akan pergi pada topik baru yang tidak kurang menariknya, iaitu buruj. Okey, jadi kita akan pergi pada unit 11 tajuk buruj. Menarik ya, tajuk ni memang menarik ya, berkaitan dengan bumi dan sains angkasa. Harap semua murid-murid 6S telah pun bersedia untuk menonton video ini. Okey, kelas. Apakah itu sebenarnya buruj? Kalau kita tengok di langit malam, pada waktu malam kita akan nampak banyak bintang-bintang. Tetapi pernah tak kita lihat gugusan bintang? Kadang-kadang sekelompok, satu kumpulan yang kalau dalam bahasa Melayu kita panggil gugusan bintang. Maknanya lebih daripada satu bintang yang terletak berdekatan, yang akan kalau kita cantumkan akan membentuk satu corak tertentu di langit. Dia bukan macam bintang biasa, satu di sana berjauhan. Ia itulah bintang. Tetapi buruj ni kita boleh ertikan sebagai gugusan bintang yang membentuk corak tertentu di langit malam. Gugusan bintang, satu kumpulan bintang yang banyak. Kalau kita lihat kelas kedudukan buruj ni pada waktu malam tidak sama. Sentiasa bertukar. Kenapa? Sentiasa berubah-ubah. Kerana bumi kita sentiasa berputar pada paksinya selama 24 jam. Sebenarnya banyak sangat buruj. Tapi ada beberapa buruj yang perlu kita tahu Antaranya buruj zodiak. Terdiri daripada 12 buruj. Yang ini mengikut bulan kelahiran kita. Contohnya saya Julai buruj Cancer. Ada buruj Capricorn, Sagittarius, Gemini, Pisces, Leo. Yang ini kita panggil buruj zodiak. Hanya kelihatan pada bulan-bulan tertentu dalam masa setahun di khatulistiwa bumi. Contohnya saya Cancer, akan kelihatan pada bulan Julai. Buruj yang kelihatan sepanjang tahun di Malaysia ialah buruj biduk. Sepanjang tahun ada buruj biduk di langit kutub utara dan buruj pari di langit kutub selatan. Jadi dua buruj yang ada sepanjang tahun, buruj biduk dan buruj pari. Okey kelas, seperti yang saya cakapkan tadi semua buruj tidak dapat dilihat pada satu masa atau satu malam. Tak semua akan dapat lihat di langit malam kalau kita tengok dekat langit. Tidak semua akan ada kerana bumi sentiasa berputar pada paksinya 24 jam dan sentiasa beredar meninggi matahari. Jadi kita tak akan dapat lihat buruj yang sama. Jadi untuk tahun ini, tahun 6, kita perlu tahu 4 jenis buruj sahaja yang perlu kita kuasai. Buruj pari, buruj biduk, buruj Scorpio dan buruj berlantik. Yang ini 4 buruj yang perlu kita tahu. Okey, kita akan pergi satu persatu apakah buruj tersebut. Senang saja. Buruj pari ni bentuknya seperti cross, seperti palang. Kita tengok gambar Ataupun kita kata buruj pari ni macam layang-layang. Macam layang-layang. Dan buruj pari ni merupakan buruj yang paling kecil. Dan senang dikenal, pasti kita boleh nampak. Kita cantum kat 4 dot, 4 bintang. Dan kelihatan berdekatan. Bila kita cantumkan, kita bayangkan ianya merupai layang-layang ataupun palang. Buruj pari dapat dilihat di sebelah hemisfera selatan antara bulan April hingga Jun. Maksudnya April, Mei, Jun akan dapat dilihat. Dan satu bahagian menunjukkan arah selatan yang paling terang. Ada 4 bintang yang membentuk buruj pari. Satu yang paling terang tu menunjuk arah selatan. Okay, kalau kita tengok gambar di sini, inilah rupa buruj pari. Okey, kita tengok video tentang buruj pari ini. Seperti layang-layang. Dan bahagian yang paling menonjol sekali menunjuk arah selatan. Seterusnya murid-murid, buruj biduk. Buruj biduk ni kita panggil kadang-kadang Ursa Major. Dan ianya seperti senduk ataupun seperti gayung. Senduk, tahu kan senduk kan? Buruj biduk ialah buruj yang kelihatan seperti gayung. Gayung ni macam baldi lah atau senduk.
terdapat dua bintang yang menunjuk ke arah utara. Ya, dua bintang yang menunjuk arah utara. Ya, burus biduk ni dapat dilihat di sebelah hemisfera utara dan ia muncul Mei hingga Jun. So Mei, Jun ia kelihatan di langit. Bulan lain tidak kelihatan. Jadi ini rupa burus biduk seperti senduk ataupun seperti gayung. Ya. Okey, yang ini ialah video tentang burus biduk. Seterusnya, burus belantik. Burus belantik ni kita gambarkan seperti seorang pemburu yang sedang macam memanah pun ada. Okey, burus belantik adalah gugusan bintang yang berbentuk corak seperti seorang pemburu dengan tali pinggang dan pedang. Dan ia dapat dilihat di sebelah hemisfera utara dan selatan. Nampak bentuk dia seperti pemburu dengan ada tali pinggang dan pedang. Seperti pemburu zaman dahulu kala murid-murid. Dan dilihat di sebelah utara dan selatan. Okey, ini gambaran video dia tentang burus belantik. Akhir sekali murid-murid, burus Scorpio. Kalau Scorpio ni dia perkataan Scorpion ataupun kala jengking dalam bahasa Melayu. Gugusan bintang yang berbentuk corak seperti seekor kala jengking. Dan ia muncul di sebelah selatan pada bulan Jun hingga Ogos. Jun, Julai, Ogos akan kelihatan. Tengok bentuknya. Macam Scorpion, kala jengking. Okey, ini ialah gambaran video tentang burus Scorpio. Jadi murid-murid, kita telah melihat keempat-empat, dah belajar tentang keempat-empat burus yang amat penting. Kita kena tahu empat-empat burus ini. Dan kita kena tahu burus ini kedudukannya sentiasa berubah-ubah dan bukan boleh dilihat sepanjang malam. Sentiasa berubah-ubah dan ada mengikut bulan. Ini kerana apa? Kerana bumi berputar pada paksinya dan sentiasa beredar mengelilingi matahari. Sebab itu kita akan lihat burus yang berlainan pada hari-hari yang bulan-bulan yang berlainan. Okey, kita dah habis dah tengok biduk. Ini saya simpulkan. Masa kesimpulan, masa kemunculan Mei hingga Jun. Mei, Jun. Belah utara, di langit utara. Belantik Disember hingga Januari. Sebelah timur. Ursa Major ataupun Ursa Major ni dia cantuman yang besar. Disember hingga Mac. Tenggara burus belantik. Pari ni boleh katakan walaupun ada bulan tertentu tapi sebenarnya sepanjang tahun kita boleh lihat burus pari di bahagian selatan. Jadi kelas hari ini kita belajar sahaja nama-nama burus dan apakah bentuk burus tersebut. Jadi kita ingat semula, senang je. Burus ialah gugusan bintang. Gugusan ni maknanya kumpulan bintang. Maknanya bintang ni melebihi satu yang kelihatan membentuk corak tertentu di langit pada waktu malam. Kalau satu bintang saja, itu bukan burus. Itu dipanggil bintang. Tapi kalau kita nampak satu kumpulan bintang yang berdekatan dan bila kita cantumkan membentuk corak tertentu, itu kita panggil sebagai burus. Okey, 4 burus yang perlu kita kenal pasti. Pari, biduk. Pari seperti layang-layang. Biduk seperti senduk atau gayung. Belantik seperti seorang pemburu. Scorpio seperti kala jengking. Kita kena ingat. Dan kita kena ingat bilangan bintangnya. Mudah untuk kita melakar. Okey, murid-murid. Saya harap murid-murid telah faham. Di lain waktu kita akan tengok pula apa gunanya burus ini. Burus ni ada kegunaannya terutama pada orang zaman dahulu kala. Okey murid-murid, sehingga kita jumpa lagi. Siapkan tugasan yang diberi. Sekian, terima kasih. Bye-bye.